أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Yang dimuliakan pada semua barisan, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, tuan-tuan sedang hadirin, muslimin, mukminin, muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita banyakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kita kesempatan, kelapangan, kekuatan, keizinan untuk sama-sama kita hadir pada malam ini, ke surau ini. Alhamdulillah dapat kita solat maghrib berjamaah. Dan Alhamdulillah serta tahniah pada tuan-tuan kerana telah pun melaksanakan kewajipan sebagai warga negara Malaysia dengan kita mengundi pada hari Sabtu yang lepas. Alhamdulillah, lebih 20 juta rakyat Malaysia yang dah boleh mengundi, ya, keluar mengundi pada hari Sabtu. Selesai bermula jam 8 hinggalah pukul 6. Ya, bukan sikit tu, 20 juta lebih. Yang datang saya tak pastilah, mungkin kurang daripada itu. Dan malamnya selesai pengiraan semuanya. Cuma yang jadi masalahnya 222 kerusi tak dapat menentukan lagi kerajaan walaupun dah 3 hari. Satu keadaan yang luar biasa. Setelah 3 hari tak ada lagi kerajaan dan tidak ada lagi Perdana Menteri yang sebenar. Pelik bin ajaib. Selama ini bila lepas pilihan raya saja, malam tu sudah tahu siapa kerajaan yang sah dan siapa bakal Perdana Menteri yang akan angkat sumpah. Tapi kali ini luar biasa. Ya, anak saya pun tak tanya, siapa Perdana Menteri kita, Pak? Tak tahulah. Kali ini dia luar biasa sikit. Ya, inilah keadaan politik kita di luar. Kita dah selesai tanggungjawab kita memilih. Tinggal bagaimana di atas sana menentukan keadaan kerajaan yang sepatutnya ada. Nak bincang sana, bincang sini, gabung sana, gabung sini, pusing sana, pusing sini, tu terpulanglah pada pihak atasan. Ya, asalkan kita mahukan yang terbaik di antara mereka, ataupun sekurang-kurangnya mereka yang memberi paling sedikit mudarat kepada kita. Ini tanggungjawab agung tahun ni masih lagi berat. Ya, Alhamdulillah kita punya yang di-Pertuan Agong orang yang aktif, orang yang sehat. Ya, dia memegang tampuk pemerintahan ketika mana politik sedang bergolak. Sebelum ini dalam masa beberapa tahun je, dalam satu penggal 3 Perdana Menteri di bawah Agong sekarang ini. Terpaksa dia selesaikan campur tangan. Dan kali ini pilihan raya pun dia masih lagi campur tangan. Alhamdulillah. Kalaulah Agong kita yang dah agak uzur dan
mungkin sukarlah hendak menyelesaikan masalah. Tapi dia alhamdulillah sihat lagi. Semalam saya ingat saya tengok di berita, dia siap keluar daripada istana, dia jumpa wartawan-wartawan di luar, siap tanya, dah makan belum? Alhamdulillah, seorang agung pemimpin yang saya rasa saya kira humble orangnya, singgah di kedai gerai-gerai tepi jalan pun tak ada masalah. Ya, mungkin dah biasa dengan hidupnya bukan di istana, tapi biasa dengan persatuan-persatuan seperti bola sepak Pahang, bola sepak Malaysia, dia dah biasa. Ya, kalaulah diberi pilihan untuk sambung lagi agung penggal kedua 5 tahun lagi, saya sokong, tak ada masalah. Sebab dia masih, pada saya dia masih diperlukan memimpin negara. Wallahu alam, itu sekadar pembuka bicara pada malam ini. Mudah-mudahan selesailah isu politik. Kita jangan duk fikir-fikir pening-pening ya. Kita selesai tanggungjawab kita. Baik. Pada pertemuan yang lepas, kita telah membicarakan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan Ad-Dajjal. Ya. Hadis kita baca ada dalam 10 hadis tentang Masihud Dajjal. Dan hari ini saya nak masuk satu topik yang mana ada seorang yang dinamakan Ibnu Sayyad. Ya. Ibnu Sayyad. Cuma dalam buku ni dia punya ceritanya agak mungkin dia tidak begitu susun. Jadi saya tadi Google dalam internet ada, ya. Kalau tuan-tuan nak Google pun boleh juga. Ibnu Sayyad. Ya. Boleh Google kalau nak. Siapa Ibnu Sayyad? Kita akan tengok. Sebab dia dikatakan, adakah ini Dajjal? Walaupun spekulasi. Dia macam ni lah Imam Mahdi. Macam-macam Imam Mahdi yang muncul. Beberapa Imam Mahdi. Tapi mana yang paling tepat? Kita tunggu sajalah. Ketika waktunya sampai, baru kita tahu mana Imam Mahdi yang tepat. Dan ini juga dalam bab Dajjal. Ada yang kata ini ya Dajjal. Tapi mungkin ada yang mempertikaikan. Ada yang kata Dajjal baru muncul. Ada yang kata Dajjal dah lama muncul. Cuma dia mendiamkan diri dan pelbagainya. Ya. Baik. Nama beliau adalah, ya, baik, Abdullah bin Sayyad. Tuan-tuan Google Sayyad. Dia sebenarnya Sad bukan Sin ya. Dia Ibnu Sayyad. Abdullah bin Sayyad adalah seorang anak remaja Yahudi Arab yang mengaku kenabiannya di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia diduga kuat sebagai Dajjal yang sedang menyamar sebagai manusia oleh Umar Al-Khattab. Nanti kita akan tengok dia punya sejarah hidup dia zaman kanak-kanak, remaja dan sebagainya. Ya, ceritanya agak panjang. Mungkin cukup masa pun mungkin belum selesai lagi kita baca kisahnya. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak begitu pasti adakah ini betul-betul Dajjal. Ya. Bahkan Nabi sendiri ada membuat uji kaji, test power tentang manusia ini yang bernama Abdullah bin Sayyad. Nama panggilan dari ibunya ketika Nabi mengintai Ibnu Sayyad ialah Safi. Ada nama dia Abdullah bin Sayyad ataupun disebut Ibnu Sayyad ataupun dipanggil Safi bin Sayyad. Itu nama-nama dia semua ya. Baik. Lahir pada abad ke-7 Masihi di tanah Arab. Dia tidak dipastikan bila waktu dia mati atau meninggal sebab dia menghilang. Itu yang mungkin dikatakan dia menghilang, dia tak mati tapi akan muncul lagi sebagai Dajjal. Ya. Dihilang pada 632 Masihi. Ya, 632 maknanya tak jauh lah daripada umur ketika mana Nabi wafat. Dia pun menghilang. Padahal dalam status dia menghilang. Tidak diketahui bila kematiannya. Baik. Saya ambil terus dia punya kisahnya. Baik, dilahirkan dalam keluarga Arab beragama Yahudi.
yang tinggal di Madinah. Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, maknanya ketika mana Nabi berhijrah ke Madinah, Ibnu Sayyad ini masih lagi kanak-kanak. Ya, masih lagi kanak-kanak. Ibnu Sayyad mengaku bahawa dia adalah seorang nabi ketika mana berada di ambang remaja. Masa dia remaja, dia dah mengaku dia ni nabi lah, dia ni apa? Hebatlah orangnya sehingga orang menggelar dia Dajjal berdasarkan beberapa ciri yang ada pada dirinya. Baik. Dia memiliki kemampuan yang orang biasa tidak memilikinya. Permusuhannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi alasan kuat kepada ulama bahawa dia adalah Dajjal. Baik. Keadaan ibu Sayyad ini, ya, Abdullah bin Sayyad ini, ibunya masa mengandungkan dia dalam keadaan terlebih bulan. Kita biasanya 9 bulan, 10 hari ataupun kurang daripada itu. Kalau lebih pun biasa seminggu, 2 minggu dah terlalu lama dah tu. Dah overdue dah. Tetapi ibunya mengandungkan Ibnu Sayyad ini selama 12 bulan. Maknanya genap 1 tahun. Ya, 1 tahun dalam kandungan ibunya. Ketika lahir, matanya buta sebelah dan sudah berkhitan. Dah sudah sunat. Lahir saja memang dah buta mata sebelah dan sudah pun bersunat. Pelik. Lahir-lahir dah sunat. Siapa sunat kan? Mana dia ada dari zahiriahnya mempamerkan satu yang luar biasa. Keanehan ini menyebabkan cerita ini tersebar ke seluruh penjuru Madinah bahawa dia adalah Al-Masihud Dajjal. Sebab sifat-sifatnya pun ada sebahagian mirip-mirip Dajjal. Maka Nabi pun bila dengar kabar tersebut, Nabi pun tak pasti. Bila dengar je tu betul ke Dajjal? Nabi pun tak boleh jawab ya ataupun tidak. Maka Nabi mengutus Abu Zar. Nabi mengutus Abu Zar untuk berjumpa dengan dengan ibu kepada Abdullah bin Sayyad ini. Nak cari dia punya cerita, nak tahu anaknya ni, dia tanyalah ibunya tentang anaknya. Baik, kemudian ibunya bercerita pada Abu Zar, aku mengandungkan anak aku ini, Abdullah bin Sayyad ini luar biasa. Dahlah memang dia lama dalam perut selama 1 tahun 12 bulan. Kemudian memang dah dikhitankan, dah disunatkan. Dan satu lagi, ketika mana dia lahir, tangisan dia tu hari pertama dia keluar, tangisannya sudah seperti tangisan kanak-kanak yang sudah 1 bulan. Seperti kanak-kanak yang dah lebih dewasa tangisannya. Macam nak bezakan, saya tak pastilah. Tak pada anak kecil, anak 1 bulan nangis macam mana dengan anak satu hari ya. Saya anak kecil dah tak ada dah. Paling kecil pun dah 10 tahun. Dah lupa dah macam mana nangisnya. Tapi dikatakan pada nangisnya tu, tangisannya itu luar biasa, seperti budak yang dah sebulan, sedangkan dia baru saja lahir. Baik, serunya Abdullah bin Umar meriwayatkan, maknanya Abdullah ni anak kepada Saidina Umar. Abdullah bin Umar, dia meriwayatkan hadis. Dia mengatakan bahawa Umar bin Al-Khattab, maknanya ayah dia, Abdullah bin Umar, meriwayatkan dalam hadis bahawa bapa dia Umar bin Al-Khattab pergi bersama Nabi dalam satu rombongan kecil menemui Ibnu Sayyad. Kalau tadi Nabi menghantar Abu Zar jumpa Ibnu Sayyad, yang ini pula Nabi pergi bersama Umar Al-Khattab berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh anak Umar Al-Khattab, iaitu Abdullah bin Umar. Dalam kisahnya itu, rombongan kecil ini menemui Ibnu Sayyad. Nabi bertemu dengan Ibnu Sayyad itu, sedang bermain-main
dengan kawan-kawannya yang sebaya di benteng Bani Maghlah. Ya, maknanya sebab dia masih agak kecil, ya. Kanak-kanak mungkin baru nak menuju ke dewasa, ya, remaja. Jadi Nabi lihat dia sedang bermain-main dengan kawannya. Ketika itu Ibnu Sayyad baru berusia sekitar 15 tahun. Ya remaja lah, ya. Anak kita 15 tahun tu ya tingkatan 3. PMR tapi dah tak ada. PT3 pun dah tak ada. Apa nak jadi anak kita ni? Tak ada periksa. Naik je tingkatan 4. Macam mana result dia, elok tak elok, naik juga tingkatan 4. Alhamdulillah, senang anak kita. Zaman saya dulu tak boleh. Siapa yang zaman-zaman saya, yang zaman saya lah, masih SRP yang wajib lulus matematik. Kalau matematik tak lulus, maka ulang balik tingkatan 3. Saya ingat lagi. Saya naik tingkatan 4, ada kawan ulang form 3. Nak ambil SRP lagi. So, matematik gagal. Saya tak merasa PMR. Tak merasa. UPSR. Saya orang terakhir generasi yang penilaian darjah 5. Yang sama saya tu. Saiful Amri tu sama saya. Penilaian darjah 5. Kemudian SRP. Belum PMR lagi. Masih KLSR, KLSM. Kurikulum lama sekolah menengah, kurikulum lama sekolah rendah, kurikulum lama sekolah menengah. Tak merasa KBSM, KBSR. Dia lain dia. Saya ingat lagi, SPM-nya pun masih buat ringkasan, bukan rumusan karangan dalam bahasa Melayu SPM. Ya. Maknanya generasi agak lama lah kot tu. Ya. Belum, walaupun tak baru sangat, tapi agak lama lah. Ya. Anak pun dah mengundi tahun ni. Alhamdulillah. Tu anak duk tanya tu siapa PM kita. Tak tahu lagi. Dah undi ni. Semangat nak tahu siapa PM kita. Baru undi kali pertama. Semangat. Itu pun automatik nama naik. Masuk 18 tahun, automatik. Tak daftar pun. Saya cuba cek nama dia, ada. Mengundi pula di sekolah saya mengajar. Tapi saya bertugas di sekolah lain. Saya terpecah 3. Saya bertugas di pelabuhan, anak mengundi di Kokbin, isi saya mengundi di Tanjung Karang. Dah duk pecah anak beranak. Habis ya. Macam-macam kisah saya dengar. Saya cuma dengar. Saya di pelabuhan dengar. Hello. Ada orang pengsan di Kokbin. Betul ke? Saya dengar kata ada yang pengsan di Kokbin. Beratur lama sangat kot agaknya. Pengsan. Lepas tu masa bertugas dengar lagi. Hello. Dengar tak? Ada kawan kita meninggal bertugas. Guru daripada ACS Kelang. Allah. Ada yang pengsan. Ada yang meninggal. Ya. Punyalah. Nak melaksanakan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Tapi inilah hasilnya. 3 hari tak ada kerajaan. Tak patut betul. Ya. Baik, kita kembali ke sini. Ibnu Sayyad berumur 15 tahun. Dia tidak merasakan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau menepuk punggungnya. Maksudnya Rasulullah tepuk. Tapi dalam kitab lain saya baca menepuk bahunya. Ditepuk bahu. Tapi kat sini ditulis menepuk punggungnya. Saya tak pastilah ya. Tapi dia maknanya dia tak perasan Rasulullah sampai tepuk dia baru dia sedar, Rasulullah datang rupanya. Begitulah maksudnya. Kemudian Rasulullah bertanya, "Ya Ibnu Sayyad, adakah engkau bersaksi bahawa aku ini utusan Allah?" Nabi bertanya pada Ibnu Sayyad tu, "Kamu bersaksi tak bahawa aku ini utusan Allah Ta'ala?" Maka Ibnu Sayyad pun menoleh kepada Nabi dan menyahut, "Aku bersaksi bahawa engkau adalah utusan, tapi kepada orang-orang yang tak tahu baca." Dia jawab, "Ya, engkau memang utusan Allah, tapi untuk mereka yang tak tahu baca. Orang-orang yang ummi, macam kau juga, ummi, tak tahu baca." Itu jawapan Ibnu Sayyad. Baru 15 tahun umurnya, sudah boleh menjawab begitu di hadapan Rasulullah. Berani tak berani? Berani. Ya.
Lalu ia bertanya balik pada Rasulullah, adakah engkau bersaksi bahawa aku ini pula utusan Allah? Ibnu Sayyad pula tanya pada Rasulullah. Sekarang aku pula tanya, adakah engkau percaya? Adakah engkau bersaksi aku ini utusan Allah Ta'ala? Rasulullah tak mahu mengakui dan menjawab, aku beriman pada Allah dan para Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bertanya kembali kepadanya, apa yang engkau lihat? Menurut Rasulullah tak mengaku dia itu sebagai utusan. Nabi hanya menjawab, aku hanya beriman pada Allah dan Rasulnya, bukan kau. Kemudian Nabi bertanya lagi pada Ibnu Sayyad, apa yang kamu lihat? Ibnu Sayyad menjawab, aku didatangi oleh seorang yang jujur dan seorang yang pendusta. Ibnu Sayyad berkata, aku didatangi oleh seorang yang jujur dan seorang yang pendusta. Tak tahulah, adakah Nabi yang jujur, Umar Al-Khattab pendusta, ataupun sebaliknya. Sebab Nabi datang bersama Umar Al-Khattab. Kemudian Rasulullah terus potong perbicaraan. Rasulullah kata, tubuh badanmu meragukan. Selanjutnya Rasulullah berkata, aku menyimpan sesuatu darimu. Tak tahulah maksud Nabi. Nabi kata, aku menyimpan sesuatu darimu. Maka Ibnu Sayyad menjawab, yang engkau simpan itu adalah kata duh. Kata duh. Rasulullah pun menyahut, diam. Kemampuanmu tidak bisa mencapainya. Jadi macam agak bertegang lah, berbicara dalam keadaan yang agak tegang. Tapi kalau dipikir dengan umur 15 tahun, maka ini satu keadaan yang luar biasa. Sanggup berbicara dengan seorang Rasul, sanggup berani menjawab dan bertanya semula dalam keadaan dia masih, kita kira masih remaja. Kemudian yang Umar daripada tadi dia melihat saja, kemudian Umar pun berbicara. Wahai Rasulullah, kita tengok berbicara Rasulullah dengan Ibnu Sayyad. Umar kita tahu kerjanya nak menggal kepala je, nak pancung leher saja. Dia tengok pun mungkin geram, panas, bengkak je kan. Dia cakap dengan Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku penggal saja lehernya. Nabi pun bersabda, jika benar bahawa Ibnu Sayyad ini Dajjal, maka engkau takkan bisa membunuhnya. Dia Nabi cakap, kalau betul dia Dajjal, betul, kau takkan mampu membunuhnya. Sebab kita tahu sejarah Dajjal, yang hanya membunuh dia di akhir zaman nanti hanya siapa? Isa Al-Masih yang hanya boleh membunuh dia. Sedangkan Imam Al-Mahdi pun tak mampu nak bunuh Dajjal. Ini kan pula Umar tiba-tiba cakap dengan Rasulullah nak menggal lehernya, nak bunuh dia. Jadi Nabi jawab, kalau betul dia ni Dajjal, kau takkan mampu bunuh dia. Dan Nabi cakap lagi, kalau dia bukan Dajjal, maka tak guna kau bunuh dia, sia-sia saja. Apa kau bunuh dia kalau dia bukan Dajjal? Satu kerugian kalau kamu bunuh dia. Maknanya tak buat apa-apalah. Nak dibunuh pun tak dibunuh. Nak dibunuh takut dia memang bukan Dajjal. Nak dibunuh pun kalau dia betul Dajjal, maka tidak akan mampu untuk membunuhnya. Itu riwayat, hadis tadi itu riwayat daripada Abdullah bin Umar. Kemudian dia ada beberapa riwayat tau. Dalam kitab ni pun dia disebut ada 4 hadis riwayat cerita tentang bagaimana Rasulullah jumpa Ibnu Sayyad dalam pelbagai versi. Mungkin pada waktu yang lain dan sebagainya, ceritanya pun ada berbeza-beza. Dalam riwayat Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah tentang Nabi menemui Ibnu Sayyad dengan beberapa pertanyaan dan permintaan Umar Al-Khattab untuk membunuh Ibnu Sayyad. Akan tetapi Nabi memberitahu bahawa Umar bahawa yang dapat membunuh Dajjal hanya Nabi Isa. Dan jika ia bukan Dajjal, maka Umar tidak berhak membunuh seseorang yang ada dalam perjanjian. Ini maksudnya tadi daripada Abdullah bin Umar.
yang daripada riwayat Imam Ahmad daripada Jabir bin Abdullah, mana ceritanya lebih lanjut. Mana Nabi bercakap, ya, memberitahu pada Umar bahawa kau tidak akan boleh bunuh Ibnu Sayyid ini kalau dia betul-betul Dajjal. Sebab yang mampu bunuh Dajjal hanya Isa. Mana ada keterangan lebih lanjut. Hadis yang memula tadi dia tak terangkan lebih lanjut. Dia cuma kata kalau dia Dajjal, kamu tak akan mampu bunuhnya. Cukup situ saja. Tapi riwayat daripada yang kedua ini ada keterangan lebih lanjut. Nabi mengatakan kalau dia memang Dajjal, hanya Nabi Isa saja yang mampu membunuhnya. Dan kalau dia bukan Dajjal, maka kamu tidak ada hak untuk membunuhnya. Itu riwayat yang kedua. Baik, kemudian riwayat yang lain pula cerita tentang bagaimana Nabi bertanya kepada Ibnu Sayyad mengenai apa yang dilihat. Tadi kan saya disebutkan, bila Nabi bertanya pada Ibnu Sayyad, apa yang kamu lihat? Tapi tadi tak ada jawapan. Hadis yang mula-mula tadi pada Abdullah bin Umar tidak ada jawapan. Tapi dalam riwayat yang lain dia ada terangkan. Bila mana Nabi bertanya, ya Ibnu Sayyad, apa yang kamu lihat? Setelah tadi Nabi teguran yang dipukul bahu. Ada satu riwayat pukul punggung. Lepas tu dia kan terus Nabi tanya, apa yang kamu lihat? Maka Ibnu Sayyad mengatakan, aku melihat singgasana di atas air. Nabi menjelaskan bahawa itu adalah singgasana iblis yang berada di atas lautan. Kemudian Nabi bertanya kembali apa yang dia lihat. Ibnu Sayyad menjawab dia melihat 2 orang jujur dan 1 orang pendusta, atau 2 orang pendusta dan 1 orang jujur. Nabi berkata untuk meninggalkan Ibnu Sayyad kerana fikirannya sudah kacau. Baik, nampak tak tadi hadis tadi dia ceritanya ada di sini, ada kemudian dia melengkapkan ceritanya. Macam satu hadis yang kadang Nabi buat, ada beberapa riwayat dia melengkapkan ceritanya. Jadi yang ini dia menerangkan bahawa kalau tadi disebut Ibnu Sayyid mengatakan seorang yang jujur, seorang yang pendusta. Tapi pada hadis yang ketiga ini dia mengatakan setelah dia berkata melihat singgasana di atas air dan Nabi menjawab itu adalah singgasana iblis, maka Nabi bertanya lagi kali kedua, apa yang kamu lihat? Aku melihat 2 orang yang jujur dan 1 orang pendusta, ataupun 2 orang yang pendusta, 1 orang yang jujur. Baik, tadi yang mula-mula kata 1 orang pendusta, 1 orang jujur, atau sebaliknya. Yang ini pula kata 2 orang pendusta, 1 orang jujur, atau sebaliknya. Maka Nabi pun meninggalkan Ibnu Sayyad kerana fikirannya dah kacau, ya. Jadi orang macam ni lagi dilayan, lagi kita pun bengong jadinya. Macam kita jumpa orang gila lah. Dia duduk bercakap. Wah, memang gila kau ni. Orang gila pun akan cakap pada kita, kau lah gila. Ya. Bila kita kata orang tu gila, orang gila akan menggilakan kita. Baik, seterusnya. Usaha Nabi menyingkap Ibnu Sayyad. Salim bin Abdullah juga menuturkan ia mendengar Abdullah bin Umar meriwayatkan bahawa setelah kejadian itu, kejadian tadi tu yang panjang cerita Nabi bawa Umar bin Al-Khattab bercerita dengan dia, tanya kali pertama apa dia nampak, cerita tanya kali kedua apa dia nampak. Kemudian Nabi tanya tentang kesaksian sebagai Rasulullah. Lepas tu dia tanya semula tentang kesaksian dia sebagai Rasulullah. Kan tadi perbualan tu banyak, ya. Jadi selepas daripada itu, ya, selepas kejadian daripada itu, maka Rasulullah dan Ubay bin Ka'ab Al-Ansari mendatangi kebun kurma tempat Ibnu Sayyad berada. Mana cerita yang lain pula lah. Selepas isu yang dengan Abu Umar bin Al-Khattab, maka Rasulullah datang lagi bersama pula Ubay bin Ka'ab pada waktu yang lain. Ya. Di mana? Di kebun kurma. Tadi yang memula Nabi jumpa di tepi tebing ketika mana dia bermain dengan kawan-kawannya. Susah nak menyelesaikan masalah nama orang yang bernama Ibnu Sayyad ni. Ya. Sebab Nabi pun nak selesaikan, Nabi pun nak singkap, Nabi nak
uji siapa dia ni sebenarnya. Betullah Nabi pun berjumpa dia berkali-kali untuk memastikan siapakah Abdullah bin Sayyad. Baik, untuk pertemuan yang kali ini Rasulullah bersama Ubay bin Ka'ab Al-Ansari mendatangi kebun kurma tempat Ibnu Sayyad berada. Ketika memasuki kebun kurma itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di sebalik pepohon dan menghendap-hendap mendekati Ibnu Sayyad. Ya, maksudnya Nabi datang tu mungkin menghendap-hendap supaya Ibnu Sayyad tak perasan Nabi datang. Ya. Jadi kita kan nak orang tak perasan, kita datang pun tunduk menyuruh-nyuruh ya supaya tak perasan. Untuk mendekati Ibnu Sayyad untuk mendengar apa yang dibicarakan. Ya. Sebab Nabi nak mendengar kokot ada nak dia bercakap sesuatu yang Nabi boleh ambil point. Ya, jadi Nabi nak datang ke situ dengan tanpa kesedaran, tanpa dia sedar yang Nabi dah datang. Cuma nak mendengar, nak mencuri dengar apa yang Ibnu Sayyad katakan. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Ibnu Sayyad itu sedang berbaring di atas selembar kain. Ibnu Sayyad baring di atas kain dan Rasulullah datang menghendap-hendap di sebalik pokok supaya dia tidak perasan, mengumamkan kalimat-kalimat yang samar, yang nyaris dan tidak bisa difahami. Maksudnya Rasulullah dengar sambil Ibnu Sayyad baring di atas kain, selembar kain, dia ada mengungkapkan kata-kata. Tak tahu lah jampi mentera ke, ucapan ke, tapi Nabi dengar, cuma Nabi tak faham apa yang diperkatakan. Ya. Pada saat bersamaan itulah Ibnu Sayyad melihat Rasulullah yang bersembunyi di sebalik pohon kurma. Allah perasan pula rupanya dia. Ya, dan Nabi terhendak-hendak nak mendengar, mencuri dengar apa yang Ibnu Sayyad cakap. Dia pun terperasan. Nampak Nabi berada di sebalik pokok kurma sedang mencuri dengar. Hang ngopeng je. Kalau kita hang ngopeng je. Mencuri dengar apa yang Ibnu Sayyad katakan. Ia pun berteriak kepada anak lelakinya, "Hai Sofi." Anak lelaki maknanya lama ya. Kalau kes pertama tadi Ibnu Sayyad baru 15 tahun. Kes yang kedua ni dia panggil anak lelakinya. Maknanya kes ni lama selepas kes yang pertama tadi. Ya. Dia panggil anaknya, "Hai Sofi, Muhammad datang." Dia bagi tahu anaknya, tu Muhammad datang tu. Ya, Nabi Muhammad. Mendengarkan teriakan itu, Ibnu Sayyad langsung bangun. Jap. Oh, salah. Ibunya. Sebab tadi kita sebut nama Sofi pun adalah nama sebahagian daripada nama Abdullah bin Sayyad. Kan nama dia antaranya Sofi. Ya. Sayyad itu semua nama dia. Jadi saya baca balik, dia kata apa? Ibunya berteriak dan lalu Ibnu Sayyad langsung bangun. Maknanya ibunya panggil. Ya. Jika ibunya membiarkan, kita pasti tahu siapakah dia sebenarnya. Maknanya ya, ibunya menegur. Dan kalau tak, Nabi boleh terus dengar dan boleh tahu siapakah Ibnu Sayyad. Ini cerita masih Ibnu Sayyad kanak-kanak. Baik, seterusnya. Ketika mana Ibnu Sayyad melalui alam dewasa. Tadi cerita masa kanak-kanak. Ketika mana sudah dewasa, Ibnu Sayyad mendengar apa-apa yang dibicarakan manusia tentangnya. Ini dia dengar orang cerita pasal dia. Orang ngumpat pasal dia kan. Cerita tentang dia. Demikian. Dia dengar semua cerita pasal dia. Ibnu Sayyad mendengar apa-apa yang dibicarakan tentangnya, lalu dia merasa sangat terluka kerananya.
dia membela diri bahawa dia bukanlah Dajjal. Orang kata dia Dajjal laknat apa semua. Dia pun sedih, hati dia terluka. Dia mempertahankan bahawa dia kata dia bukanlah Dajjal seperti yang dikabarkan. Dijelaskan dalam sebuah hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, kami pernah keluar untuk melakukan haji dan umrah, dan Ibnu Sa'id bersama kami. Kemudian kami singgah. Selanjutnya orang-orang berpisah sementara aku bersamanya. Aku merasa sangat takut kerana apa yang dikatakan manusia tentangnya. Berkata dia datang dengan pembekalannya, lalu dia meletakkan bersama bekalanku. Ya, maksudnya Abu Sa'id Al-Khudri berkata dalam sebuah hadis, dia pernah menunaikan haji dan umrah bersama Ibnu Sayyad ini. Bersama-sama, ya. Cuma dia merasa takut sebab orang juga cerita tentang Ibnu Sayyad ni kan, bahawa dia ni Dajjal. Jadi dia pun rasa takut dan tak selesa. Ya. Tapi maknanya itu yang dikatakan, dia mengaku dia bukan Dajjal sebab dia pun boleh pergi haji dan umrah. Cuma mungkin personality dia tu, zahiriahnya yang kita nampak seperti seolah-olah dia adalah Dajjal. Sedangkan dia berkata dia bukan Dajjal. Kemudian aku berkata, yakni Abu Sa'id Al-Khudri berkata, udara sangat panas. Sebaiknya engkau meletakkannya di bawah pohon itu. Kemudian Abu Sa'id berkata, akhirnya dia pun melakukannya. Kemudian kami diberikan 1 ekor kambing, lalu dia pergi dan kembali dengan membawa 1 wadah besar. Dia berkata, minumlah wahai Abu Sa'id. Aku berkata, sesungguhnya udara sekarang ini sangat panas dan susu ini juga panas. Sebenarnya tidak ada Sebenarnya tidak ada masalah bagiku. Hanya aku tidak ingin meminum sesuatu yang berasal daripada tangannya. Apa tadi disebutnya? Maknanya udara sangat panas, mereka duduk di bawah pohon. Kemudian kami diberikan 1 ekor kambing, diberikan susu. Jadi Rusoyak ini cakap dengan Abu Sa'id Al-Khudri, minumlah. Panas cuaca ni. Minum. Ada daging, ada kambing, ada susu. Ya. Tapi Abu Sa'id mengatakan, oh susunya pun panas. Dia kata sesungguhnya udara sekarang panas dan susunya pun juga panas. Tapi itu alasan dia sebenarnya. Sebab apa? Sebenarnya tidak ada masalah bagiku. Hanya kerana aku tidak ingin meminum sesuatu yang berpunca daripada tangan Ibnu Sayyad. Kita kan kalau ada orang yang kita dengar macam-macam cerita, kita pun takut je. Dia bagi sesuatu pun kita takut je. Betul ke ada racun pula ke, nak bunuh aku ke, dan sebagainya. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri terasa takut dan dia tidak mau minum susu tersebut yang berpunca daripada tangan Ibnu Sayyad. Kemudian Ibnu Sayyad mengambilnya, lalu dia berkata, wahai Abu Sa'id, sebelumnya aku hendak mengambil tali lalu menggantungkannya di pohon, kemudian aku ikat lehermu. Dia maksudnya dia marah. Ibnu Sayyid ini dia marah. Dia kata, aku nak je ambil apa? Dia kata, aku nak mengambil tali lalu aku nak menggantung lehermu di pohon kerana sakit hati terhadap apa yang Abu Sa'id dah buat dan apa yang orang dah perkatakan kepada Ibnu Sayyid ini. Panjang ceritanya Ibnu Sayyid ini, rasanya kena sambung pada pertemuan yang akan datang. Ya, jadi sementara kita sambung cerita Ibnu Sayyid ini, atau Abdullah bin Sayyid ataupun Safi ataupun Said namanya, ya, seorang yang dikatakan adakah dia Dajjal yang hidup ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan juga boleh baca, boleh Google, ada. Ya. Saya buka dalam ensiklopedia, keluar ceritanya panjang. Ya.
Banyak persamaan dalam kitab ni ceritanya. Cuma dalam kitab ni dia ceritanya agak tak susun, tapi dalam Google saya tengok cerita susun daripada kanak-kanak, remaja, dewasa dan sebagainya. Ya. Kita tuan boleh juga baca dulu untuk sementara kita bertemu pada kuliah yang akan datang. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Ada soalan? Tak ada. InsyaAllah kita jumpa lagi. Ya. Mudah-mudahan memberi pengajaran yang tiba bagi kita semua, dan saya akhiri yang bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.